الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, dhuyufur rahman yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita rafa'kan dan panjatkan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kesempatan serta peluang untuk kita melaksanakan segala perkara dan juga tanggungjawab yang Allah perintahkan kepada kita dengan sebaik yang mungkin. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita laksanakan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan daripada amalan yang kita laksanakan Allah memberkati kehidupan kita di dunia wal akhirah, di dunia maupun di hari akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan babus sabr, topik ataupun himpunan hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam bab sabar ini melebihi daripada 20 hadis, bahkan lebih daripada 30 hadis yang dihimpunkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab as-sabr, bab bersabar. Adapun dalam bab-bab yang lain tidak seperti banyaknya bab ataupun himpunan hadis-hadis yang diletakkan di dalam bab sabar seumpama ini. Dan pada malam ini kita nak menyambung semula hadis yang ke-25 seperti mana yang dicatatkan dalam syarah kepada kitab Riyadhus Shalihin, iaitulah kitab Nuzhatul Muttaqin. Apa sabda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ke-25 dalam bab sabar ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى
wa ma alaihi khati'atun. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu. Kalimah ma yazalu ini kita tidak boleh pisahkan di antara dua perkataan itu. Jika dipisahkan maknanya jauh berbeza. Kalimah ma asal maksud di sini adalah ma nafiyah. Ma yang yazalu itu bermaksud tergelincir, zawal. Maknanya kalau katakan matahari zuhur tu, kita nak menentukan masuk waktu zuhur, matahari tergelincir arah dia sedikit untuk menunjukkan waktu tersebut, itu dikatakan waktu zawal daripada kalimah zalah. Jadi kalau diterjemahkan secara harfian, bila kita sebut ma yazalu tidaklah tergelincir, lain maksud, tak sampai maknanya. Tetapi bila digabungkan, dia termasuk di kalangan daripada af'alun nawasikh. Fi'il-fi'il yang menasahkan ataupun membantutkan hukum yang asal pada jumlah fi'liyah. Sedikit dalam bab ilmu bahasa Arab ni, supaya kita mengetahui kaedah seumpama ini dibahas oleh para ulama dan akhirnya mereka dapat menyimpulkan satu hukum. Baik, apa yang digelincirkan ataupun apa yang dihentikan fungsi daripada jumlah fi'liyah? Dalam jumlah fi'liyah ini tuan-tuan dan puan-puan, dia ada fungsi yang tertentu. Pertama, menentukan ayat kenyataan itu jumlah fi'liyah ataupun ayat fi'il, dia mestilah dimulakan dengan perbuatan. Dan itu disebut sama ada fi'lun mudhari', sama ada fi'lun madhi ataupun fi'lul amr. Sesudah daripada perbuatan, yang melakukan perbuatan itu dia disebut dengan nama fa'il. Dia akan disebut dengan nama fa'ilun. Dan benda yang terkena daripada perbuatan itu dinamakan dengan nama al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih. Barisnya akan berbeza. Kalau fa'il, barisnya akan menjadi marfu'. Tanda marfu' itu mungkin dengan baris depan, mungkin dengan alif nun, mungkin dengan ya dan nun. Kalau sekiranya bilangannya banyak. Sementara al-maf'ulu bih, hukumnya ataupun tandanya adalah mansub. Fa'il marfu', al-maf'ulu bih hukumnya adalah mansub. Tanda mudahnya berbaris atas. Itu namanya mansub lah tu. Kalau nampak kalimah berbaris atas, maknanya dia adalah mansub. Baik, itu hukum asal. Fi'il, fa'il dan maf'ul. Tetapi apabila dia sudah dinamakan dengan nama fi'lun nawasih ataupun af'alun nawasih, fi'il-fi'il yang menasahkan hukumnya, telah membuang fungsi asalnya, daripada fi'il, fa'il dan maf'ul, dia akan berubah. Fi'il itu dia akan menjadi suatu fungsinya apa? Di mana fa'il sudah tidak lagi dinamakan dengan fa'il. Jadi fa'il ketika itu dinamakan dengan nama apa dia? Dia akan dinamakan dengan isim, bukan lagi dinamakan fa'il. Sementara al-maf'ulu bih itu dia dinamakan dengan nama khabar. Sebab ma yazalu itu dia termasuk dalam keluarga kana, di mana kana itu juga adalah fi'il, tetapi selepas kana tidak dinamakan fi'il, dinamakan sebagai isim kana dan khabar kana. Jadi dalam hal ini, di mana al-bala' dalam hadis ini, dia adalah merupakan isim kepada ma yazal, sementara khabarnya nanti disebut dengan nama ataupun al-maf'ulu bih dinamakan dengan nama khabar kepada ma yazal. Baik. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu sedikit daripada perbuatan. Baik, apa maksudnya Ustaz kalau digabungkan? Tadi bila kita baca satu persatu ma yazalu, artinya tidaklah tergelincir. Bila digabungkan dia akan menjadi sentiasalah. Allah, jauh sangat maksud dia. Ma yazalu sentiasalah. Apa yang sentiasa? Ma yazalul bala'u bil mu'min, sentiasalah ujian itu berlaku ke atas orang-orang yang beriman. Sama ada lelaki maupun perempuan, sama ada berlakunya itu fi nafsihi, ujian itu berlaku pada dirinya, wa waladihi, ujian itu berlaku kepada anaknya, wa malihi, dan ujian itu juga boleh berlaku kepada hartanya, hatta yalqallah, sehinggalah dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi khati'atun, dan tiadalah ke atasnya satu pun daripada dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Jadi hadis ini memperkuatkan dan memperkukuhkan bila kita telah meletakkan diri kita sebagai seorang yang beriman pada Allah, kita kena letak dalam diri kita ni bahawa setiap daripada kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ujian-ujian itu biasanya bila kita sebut ujian ni apa? Pada perkara yang susah. Tetapi hakikat ujian dalam kehidupan manusia, segala apa yang berlaku dalam hidup kita, senang ujian, susah pun adalah ujian daripada Allah. Dan itu jelas disebut oleh Allah dalam Al-Quran. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kami uji kepada kamu itu dengan bisyarri, dengan kesusahan, kepayahan, wal khairi, dengan kebaikan maupun kemudahan. Itu sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin diuji, yang kaya juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat yang perlu kita ambil daripada hadis yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, di antaranya disebutkan bahawa orang yang beriman itu pasti akan terdedah dengan pelbagai bentuk ujian. Maka kerana itu apabila kita mengetahui setiap daripada kita ini akan diuji oleh Allah, letakkan perasaan redha dan menerima setiap ujian-ujian tersebut. Ada di kalangan kita diuji dengan penyakit yang berpanjangan. Terimalah hakikatnya kerana kita adalah orang yang beriman pada Allah. Ada orang yang diuji dengan kehidupannya sentiasa berada dalam keadaan susah. Terimalah hakikat. Kerana itu adalah merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah bila mana kita redha dengan ujian tersebut. Dan hakikatnya apabila kita redha, disitulah akan datang keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis yang kita bicarakan dahulu, innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum. Sesungguhnya innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum itu, pasti Allah menguji mereka. Dan Allah nak melihat apa respon dan juga tindakan yang dilakukan oleh mereka. Fa in radiya, jika sekiranya dia redha, baginya itu adalah keredaan daripada Allah. Tetapi sebaliknya, jika ia tidak menerima akan ujian tersebut, Allah juga tidak menerima dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Yang kedua, daripada hadis ini juga ia memberikan satu petunjuk tentang berita gembira bagi orang-orang yang beriman yang diuji oleh Allah. Jadi selagi kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum membuktikan tahap mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pandai bercakap, ya Allah, kita tengok hebat sungguh. Tetapi apabila diuji, dia tidak mampu dan tidak sanggup untuk menghadapi ujian tersebut. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahan dengan ujian daripada golongan musyrikin Makkah, ya. Khabbab ibn Ard, seorang sahabat. Waktu itu Rasulullah tengok sahabat tadi ketika berada di Mekah, dia diuji dengan begitu dahsyat sekali. Sehingga diletakkan besi-besi yang panas di belakangnya. Tuan-tuan, kita tak sampai tahap tersebut. Letak besi panas. Kita baru sahaja terkena dengan exhaust motor. Naik motor baru panas tu. Hujan-hujan ingat tak ada panas lah. Kita duk tekan hujan. Sampai dekat surau, tiba-tiba terkena exhaust. Aduh, ya Allah. Cerita sampai seminggu tak habis. Nak tahu tak aku ni kena exhaust ini. Esok cerita lagi. Sampai seminggu kita bercerita, baru terkena sedikit. Tapi bayangkan Khabbab ibn Ard ketika itu, yang disebut lebih daripada 20 besi yang diletakkan pada dirinya ketika itu, sehingga akhirnya bila nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Khabbab ibn Ard? Ala tastansiruni, ala tad'ullah. Wahai Rasulullah, tak adakah kamu perasaan untuk doa pada Allah? Tak adakah perasaan pada kamu untuk membantu kami ini, membantu aku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, bersabarlah. Saya kira hadis ni mungkin kita telah bicarakan dahulu. Cuma lupa sahaja tentang kedudukan hadis tersebut. Akhirnya ketika itu dia pun bersabar bila Rasulullah berikan motivasi. Rasulullah menyatakan, ingat, ada orang yang lebih teruk daripada kamu satu ketika dahulu, sehingga sampai tahap dia dimasukkan ke dalam tanah ketika itu, kepalanya digergaji dengan gergaji, tapi masih lagi tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sampai tahap kepala digergaji. Kita nampak gergaji pun dah mulai takut dah. Tak apalah, ubah pendirian kita. Tapi bayangkan bagaimana kuatnya iman mereka, kerana mereka ini sanggup untuk berhadapan dengan hal tersebut. Tinggi iman yang ada pada mereka. Seorang sahabat Nabi SAW bernama Zaid ibn Dasinah. Ini kalau kita cerita tentang maulidin Nabi SAW, cinta kita kepada Rasulullah, antara cerita yang terbaik itu kisah yang berlaku kepada Zaid ibn Dasinah. Zaid ibn Dasinah ini seorang hamba sahaya yang berada di Makkah, tapi dia beriman kepada Allah. Rasulullah telah mengarahkan semua para sahabat agar berhijrah, tetapi dia tidak sempat untuk berhijrah dan akhirnya ditangkap.
Kemudian dia dibawa ke sebuah tempat, kalau tidak silap ketika itu dibawa di Tan'im. Ya, sampai di Tan'im ketika itu, saat ketika itu dia telah dikenakan dengan pelbagai bentuk siksaan dan penderitaan yang amat dahsyat. Dan waktu itu ada seorang sahabat yang belum memeluk agama Islam yang bernama Abi Sufyan ibn Harb. Waktu itu dia melihat peristiwa tersebut. Dan dialah yang memberikan tawaran kepada Zaid ibn Dathinnah ketika itu, wahai Zaid, hendak tak kamu kembali semula kepada keluarga kamu, dan pada saat yang serupa kamu dapat duduk berehat, kamu tidak akan disiksa seperti mana yang berlaku pada saat ini, tapi dengan syarat, tolong bawakan jasad Rasulullah SAW. Jasad Muhammad ni bawa kepada kami, nanti kami lepaskan kamu. Relax, kamu duduk tenang, berehat dengan keluarga kamu. Tak nakkah kamu berada dalam keadaan demikian? Lantas kata Zaid, aku lebih rela untuk aku berada di sini berbanding dengan aku melihat Rasulullah yang akan disiksa. Dan akhirnya ketika itu kata Abi Sufyan ibn Harb, dia kata apa? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammada. Itu kata-kata yang cukup menarik. Dia kata apa? Aku tak pernah lihat dalam sejarah kehidupanku seseorang itu dia menyayangi seseorang seperti mana pengikut-pengikut ataupun sahabat-sahabat Muhammad ini terhadap Nabi Muhammad SAW. Sampai tahap tersebut Rasulullah minta maaf. Tidak ada can untuk aku berikan ruang agar Rasulullah SAW disakiti. Dan yang ketiga, ada seorang wanita daripada Bani Dinar. Tentang baca dalam sejarah. Tak akan dapati wanita tersebut ketika itu bapanya, anaknya dan juga suaminya ketika itu pergi berjuang dalam medan pertempuran Uhud. Semasa berlaku dalam medan pertempuran Uhud, ketiga-tiga ahli keluarganya, bapanya syahid, suaminya syahid dan anak lelakinya pun syahid dalam medan pertempuran tersebut. Dan ketika itu bila dengar berita tersebut, teruk sangat dalam peperangan Uhud, hampir tertewas ketika itu pasukan Islam. Ketika itu wanita tersebut cuba mendapatkan maklumat daripada mereka yang telah kembali daripada medan pertempuran tersebut. Ditanya, ma fu'ila bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khair, Rasulullah berada dalam keadaan baik. Akhirnya dia kata, segala apa yang menimpa kepada aku ni semuanya adalah perkara yang kecil bagiku, walaupun ketiga-tiga orang tersebut itu adalah merupakan tempat pergantungan wanita tadi. Masya Allah, sampai tahap tersebut keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah. Artinya tahap ujian itu begitu tinggi dan berat, tapi kerana hebatnya iman, akhirnya mereka menjadi insan yang bersanggup untuk berhadapan dengan ujian tersebut. Soalannya macam mana Ustaz? Kadang-kadang timbul dalam diri kita, Ustaz macam mana dia sampai tahap ujian tersebut? Tuan masih ingat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah kata kita nak memperkukuhkan iman kita ni tak ada jalan lain. Apa jalannya? Bukan sekadar menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu nak mensahihkan amalan kita. Tapi untuk kita meningkatkan ilmu kita, tak boleh tidak kita kena berlumba-lumba mengejar ketaatan kita kepada Allah dengan melakukan amal salih. Itu sahaja jalannya. Sebab itu dalam hadis Rasulullah kata apa? Badiru bil a'mali salihah. Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Berlumba-lumbalah kamu, jangan lengah-lengah lagi untuk melakukan amal yang salih. Kamu akan menghadapi satu fitnah yang cukup besar. Fitnah itu diumpamakan dengan gelap gelita, begitu gelap sungguh. Waktu itu manusia tak dapat nak membezakan, tidak tahu apa yang berlaku kerana gelap, mata tidak dapat melihat. Dengan maksud ketika itu kejahilan begitu melata dalam kehidupan masyarakat umat Islam. Tidak dapat nak membezakan yang mana dosa, mana pahala, mana segala perkara yang membawa kepada kebaikan juga tidak dapat dibezakan. Di waktu paginya beriman, petangnya bertukar menjadi kafir, paginya malamnya kafir, esok paginya beriman pada Allah. Artinya tidak ada satu pendirian yang tetap. Yang penting apabila ada nikmat yang diperolehi, dia sanggup menjual agamanya bi'aratin minad dunya, semata-mata kerana ingin mendapatkan sedikit habuan daripada dunia yang Allah jadikan dengan pelbagai bentuk perhiasan. Ini di antara hakikatnya. Rasulullah ajar pada kita apa dia? Kena bersungguh-sungguh dan mengejar setiap apa yang membawa kepada ketaatan yang namanya adalah amal-amal yang saleh. Baik, dalam hadis ini Rasulullah memberikan berita gembira. Maknanya apapun yang berlaku dalam hidup orang yang beriman, semuanya ada kegembiraan. Kenapa? Setiap tindakannya itu ada pemberian pahala yang Allah berikan.
Yang baik nikmat, kita gunakan nikmat ke jalan Allah, ada pahalanya. Bantu orang yang susah, lagilah Allah akan bantu kita. Wallahu fi auni al-'abdi, maka al-'abdu fi auni akhi. Allah itu akan sentiasa membantu seorang hamba itu selagi mana dia bantu saudaranya. Selagi kita bantu, yakin kita dengan apa yang kita lakukan, sebab Allah akan bantu kita, maka kita akan mudah melakukan kerja-kerja kita, membantu orang yang memerlukan. Susah kita, susah pun dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kena letakkan perasaan redha kita kepada Allah atas ujian tersebut. Kemudian yang ketiga daripada hadis ini, ujian itu dapat menghapuskan dosa jika sekiranya seseorang hamba tersebut redha dan tidak membenci. Maknanya dosa kita akan dihapuskan. Tadi ma'alaihi khati'ah, di hujung hadis tersebut kita akan diuji, dan hinggalah dosa-dosa kita ini akan dibersihkan oleh Allah, diberikan syarat, disyaratin. Walaupun dalam hadis itu tidak dinyatakan syaratnya, tapi syaratnya apa dia? Redhalah dengan ujian tersebut, terimalah akan ujian tersebut dengan sebaik-baik penerimaan. Selagi kita meletakkan keinginan dan keredaan kita ketika itu, Allah juga akan memperlihatkan tanda keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan selain daripada itu, yang keempat dapat diambil daripada hadis tersebut, di antara rahmat dan kasih sayang Allah terhadap hambanya adalah dengan menghapuskan dosa-dosa mereka melalui halangan dan juga kepayahan di dalam kehidupan di dunia. Allah jadikan payah ni sebab apa? Sebab Allah nak hapuskan dosa kita. Sebab itu kita kena letakkan dalam pemikiran kita ni, kalaulah Allah tak jadikan kesusahan, dosa kita akan disimpan. Dan dosa ni bila akan diambil? Waktu ketika kita bertemu dengan Allah. Mana yang kita mahukan? Waktu bertemu azab Allah ni dia tak sama dengan kesusahan dan kepayahan yang ada di muka bumi Allah. Sakit, dia akan sembuh juga waktunya. Ataupun waktu sakit, tapi kita masih lagi mampu untuk merasai nikmat yang lain. Apabila seseorang itu dihukum dengan dosanya itu di saat ketika berada di hadapan Allah, di mana tempatnya? Sudah tentu neraka. Tuan-tuan, di neraka ni ada penyambut tetamu, dia datang. Tuan-tuan, kalau baca dalam surah Al-Waqi'ah tu kan ada disebut ashabus shimal, ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum, ya, la baridin wala karim. Itu semua adalah merupakan sambutan di saat ketika seseorang sudah murasyah, sudah dicalonkan menjadi ahli neraka. Nama kamu tengok sekian-sekian, kamu ni murasyah, kamu telah dicalonkan untuk menjadi ahli nar, ahli neraka. Dan tiba-tiba ada penyambut ketika itu, dia bawa pada pintu sebelum masuk ke dalam neraka, dihumbankan ke dalam neraka, disambut. Disambut dengan apa? Dengan makanan dan minuman. Alhamdulillah ada makan dan minum. Dia tidak tahu makanan ketika itu, ya Allah, yang namanya zakum. Zakum ini makanan yang cukup menyakitkan, tidak pernah memberikan rasa yang sedap di saat ketika dimakan. Mereka kelaparan sebab nak merasa kepanasan tu, nak panas tu, mereka rasa lapar, disediakan makan namanya zakum. Para ulama mengatakan itulah muqaddimah sebelum mereka itu dihukum, mereka makan zakum tersebut. Ditelan tersangkut. Sehingga ada riwayat, kalau tidak silap catatan daripada Imam Al-Qurtubi menyatakan zakum ini sejenis buahnya yang berduri. Dia makan, dia akan tersangkut pada tekak dia. Saat ketika tersangkut, apa yang diminum? Dibagi lagi air. Apa airnya? Al-Hamim. Air yang mendidih ketika itu. Panas sungguh air tersebut. Diminum, tidak menghilangkan kehausan. Lapar lagi makan, minum. Begitulah sampai merosakkan seluruh organ dan anggota badannya. Dan akhirnya Allah jadikan dalam keadaan sedia kala. Dan begitulah berterusan apa yang berlaku kepada ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok begitu ya Allah. Lantaran daripada itu Allah menunjukkan tanda rahmatnya dengan Allah menyediakan halangan-halangan kesusahan sepanjang kita melalui hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita kena pegang. Ya, sebab itu kita kena lihat balik. Kadang-kadang sebab ada manusia walaupun namanya beriman tak berpuas hati dengan apa yang Allah berikan. Kenapalah aku berada dalam keadaan begini? Saban hari aku rasa jiran sebelah rumah ni tak rajin pergi masjid, tak rajin pergi surau. Rasa-rasanya aku yang rajin selalu, tapi kenapa hidup dia bahagia? Setiap tahun asyik tukar kerusi saja. Tengok, tukar kerusi. Ya? Ataupun setiap tahun ni asyik, setiap 1 tahun aja kereta baru. 1 tahunnya kereta baru. Aku ni dah sampai 10 tahun asyik kereta ni. Perasaan tu ada dalam diri. Tu rasa begitu. Tengok-tengok rasanya baca Quran, aku lagi sedap. Contoh. Ada tuan-tuan, bukan tidak ada. Ada perasaan seumpama itu. Dan akhirnya, dia mula untuk merasakan dirinya Allah ni tidak adil. Bila sebut Allah mula tidak adil, syaitan mula mencucuk ketika itu. Dan akhirnya dia kata, kalau macam ni lebih baik aku tidak menjadi seorang Islam. Lebih baik aku menjadi orang yang free thinker.
yang bebas. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini berlaku di kalangan umat Islam. Saya pagi tadi diminta untuk membicarakan berkaitan tentang bab Syiah di sebuah sekolah perempuan semua. Sekolah menengah semua perempuan. Dia kata, kenapa bab Syiah ni kami nak bawa? Dia kata, Ustaz, sebenarnya di sekolah ni ada salah seorang muslimat yang ada ni, kami dapat kesan di meja dia ada buku-buku dan juga batu Karbala. Ada buku-buku yang berkaitan dengan Syiah menjadi bahan bacaan olehnya. Dan saya fikir kemungkinan juga ni bukan daripada anaknya semata-mata, mungkin ayah dan ibu juga. Itu di antara orang yang mengajar kepada anaknya untuk mempelajari Syiah tersebut. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu yang berlaku. Kenapa? Kerana mereka tidak mengetahui akan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dan akhirnya mereka merasakan dengan menjadi seorang yang Syiah ni rasa hidupnya lebih mudah. Betul, dalam hidup Syiah ni antara, kalau tuan-tuan baca, memang dia lebih mudah daripada kehidupan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tunaikan solat Jumaat. Kita duduk rumah, isteri duduk tengok, abang nak tak pergi masjid ke? Kenapa? Wajib ni. Tunaikan solat Jumaat ni bukan sunat. Solat Jumaat tu hukumnya adalah fardu ain, wajib ke atas seorang lelaki. Bila Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Fas'au itu perintah daripada Allah untuk mengingati Allah untuk menunaikan solat Jumaat. Itu bukan sunat, itu wajib. Jadi dalam keadaan demikian, kita rasa berat, ya Allah, tunaikan solat Jumaat lagi, dah lah kerja banyak hari Jumaat, nak tunaikan solat Jumaat. Kita bayangkan, dalam ajaran Syiah ni, dia tidak ada solat Jumaat. Solat Jumaat tak ada, tak wujud. Kalau tuan-tuan pergi ke Iran sendiri pun, tuan-tuan akan tengok, hari Jumaat relax. Waktu itu memang cuti bagi mereka, memang tidak dibuat apa pun. Satu. Yang kedua, bab solat pun semuanya jamak belaka. Solat zuhur masuk ke dalam asar, solat maghrib masuk dalam isyak. Maghrib tak ada azan lah. Tak payah susah payah. Tengok surau ni kosong, siapa jadi muazzin ni? Muazzin tak datang-datang ni. Tak apa, jangan bimbang. Don't worry. Kita buat nanti isyak. Ya. Waktu isyak kita buat, jamakkan isyak dengan waktu maghrib. Zuhur tak sempat, tak apa, don't worry. Kita buat asar. Asar dijamakkan dengan solat zuhur. Subhanallah. Itu dibuat bukan sekali, dua kali. Kalau usianya 40 tahun, 40 tahunlah dia buat jamak. Sebab itu bagi mereka adalah merupakan amal. Nikah, tak payah susah. Nikah kita ni nak jumpa dengan pak mertua bakal, pak mertua dia tanya dulu, kerja apa? Allah, tak kerja lagi. Nanti dululah, tunggu kerja 4-5 tahun baru. Nikah mereka, nikah mut'ah. Tanya pada pihak perempuan, setuju tak? Aku bayar kau 300, kita nikahlah 3 bulan. Okey tak? Perempuan kata, okey. Okey, jadi sah pernikahan tersebut tanpa wali dan juga tanpa saksi ketika itu. Yang penting kedua-duanya setuju, ada persetujuan dan pihak lelaki membayar sedikit. Itu disebut dengan bahasa perkahwinan kontrak. Bagi mereka nikah mut'ah seumpamanya sah dan diterima. Allah. Tuan-tuan, kalau begitulah keadaannya, ya Allah, mudah sungguh. Bila mereka belajar, tengok ajaran tersebut. Dan bila mereka merasakan, bahawa Syiah ni juga salah satu daripada mazhab di dalam Islam, akhirnya mereka cenderung untuk mengambil sebab perkara yang dilakukan cukup mudah. Amalan-amalannya tidak sepayah amalan ahli sunnah wal jamaah dan mereka memilih akan perkara tersebut. Dan ini yang berlaku dalam kehidupan. Maka sebab itu, kita kena berhati-hati dengan hal tersebut. Segala perkara dan tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita, walaupun susah, sebenarnya itu sebagai tanda rahmat dan kasih sayang daripada Allah kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa yang seringkali kita lakukan sama ada sengaja ataupun dalam keadaan tidak sengaja. Allahu Akbar. Tuan-tuan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, tadi juga saya sempat duduk bersama dengan seorang ustaz. Dia kata, ustaz, ada sebuah sekolah ni, seorang anak mengadu. Mengadu pasal apa? Dia kata, ayah dia ni tak pernah solat. Ibunya solat lah, tapi ayah tak pernah solat. Dan si ibu mengatakan bahawa suaminya itu free thinker, ataupun dia sekarang ni nak dikeluar daripada Islam, tapi tidak diisytiharkan dirinya. Sebab apa? Sebab dia mula untuk cenderung dengan etis. Kuncinya apa? Masalah inilah. Antara ujian-ujian ni tak mampu nak tanggung, lebih baik jadi seorang etis, bebas dalam melakukan apa sahaja kerja yang dirasakan itu lebih mudah berbanding menjadi seorang Islam. Banyak sangat kewajipan-kewajipan yang perlu untuk dilaksanakan. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah jadikan bebanan dalam kehidupan kita bertujuan kerana tanda sayangnya Allah pada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis berikutnya pada hadis yang ke-26, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Hisn bin Khuzaifah bin Badr فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم أمر وكان القراء أصحاب مجلس أمر ومشاورته قبولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخيه هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن لعيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزلة وما تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم بأن يقع به فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سورة الأعراف آيات 199 وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله رواه البخاري. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, telah datang ketika itu ke bumi Madinah. Waktu itu siapa dia? Uyainah ibn Hisn ibn Huzaifah bin Badr. Fanazala ala ibni akhi, lantas dia tinggal di rumah anak saudaranya. Waktu itu dia keluar daripada mana wallahu alam tidak disebutkan. Bila dia pergi kembali, ketika itu dia pergi ke rumah anak saudaranya Al-Hurri ibn Qais ibn Hisn. Itu nama anak saudara beliau. Dia pun duduk tinggal ketika itu. Apa yang berlaku? Wa kana minan nafaril ladina yudnihim Umar. Dan Al-Hurri ibn Qais ibn Hisn ini adalah orang yang sentiasa di antara orang-orang yang sentiasa berdamping dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kenapa? Sebab Al-Hurri ibn Qais ibn Hisn ini adalah seorang penghafaz Al-Quran. Kalau kita melihat dalam sejarah Khulafaur Rasyidun yang terdahulu, mereka tidak akan mengabaikan orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Saya membaca catatan ini walaupun dalam kitab ini disebutkan, ada dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu juga dibicarakan tentang hadis ini. Jadi, waktu ketika itu Sayyidina Umar memang dia akan mengambil berat terhadap qurra dan diberikan syarat. Siapa nak jadi ahli kabinet, dia mestilah terdiri daripada kalangan qurra. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau ni memang tak jumpa lah ahli kabinet. So, Ustaz Hidayat kena jadi ahli kabinet. Sebab apa? Sebab orang-orang yang layak mesti dia ada pengetahuan berkaitan dengan Al-Quran. Barulah dia boleh untuk memimpin. Sehingga kan ada satu riwayat kalau tidak silap dalam kitab Tarikhul Baghdad. Sayyidina Umar bagi syarat juga kepada peniaga. Siapa nak jadi businessman boleh. Nak meniaga boleh. Syaratnya dia tahu hukum fiqah berkait jual beli. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bab jual beli kena tahu dulu. Nak jual boleh. Berapa sewa ni? Sebulan tak apalah, kami berikan di kawasan sekitar surau ni, kami berikan RM30 sajalah bayar sebulan. Tapi syarat. Apa syarat dia? Kena seorang yang mahir dalam bab hukum fiqah. Kalau tak mahir bab fiqah ni, hukum hakam berkait dengan jual beli, maka tak dibenarkan, tidak tercalon dan tidak tersenarai namanya sebagai seorang peniaga. Itu diberikan syarat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan sebab itu antara orang yang menjadi ahli kabinet Sayyidina Umar ni Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kan pernah ada dalam sejarah waktu itu semua di kalangan ahli kabinetnya semuanya dah berusia. Ya, semua adalah otai lah, maksudnya orang-orang lama. Yang muda hanyalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Akhirnya dalam hati mereka itu terbicara, kenapa padahal ada orang lagi yang lebih tua daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas? Kenapa Sayyidina Abdullah bin Abbas ni diambil juga sebagai ahli kabinet? Dia tidak tahu Sayyidina Abdullah ibn Abbas walaupun muda, dia adalah penterjemah kepada Al-Quran, terjemahan Al-Quran, hibra al-ummah, dakwat kepada ummah. Pemikirannya itu lebih jauh difikir, memikirkan tentang tafsiran Al-Quran berbanding dengan mereka yang bersama. Sehingga kan ketika itu kata daripada Sayyidina Umar, dia nak menguji kehebatan yang ada pada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Waktu itu ditanya hanya surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah tersebut dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم آتي سيدنا محمد صلاة القائمة آتي سيدنا وشرف والسنة والفضيلة والشرف درجة العظيم إنك لا اللهم وشهد الذي وأنت إنك لا تغفر المئة. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, sambung sedikit perbincangan kita. Di saat ketika itu, bila Saidina Umar saja waktu itu dia bertanya kepada seluruh ahli mesyuaratnya, ahli kabinetnya ketika itu, berkaitan dengan surah tersebut. Ya, alam apa ni, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila ditanya tentang ayat ni, apa sebenarnya ayat tersebut? Oh, semua memberikan jawapan, ayat ni kalau sesiapa memperolehi kejayaan, umat Islam berjaya untuk membuka kota Mekah, maka apa respon yang perlu dilakukan oleh mereka? Pertama, mestilah bertasbih, dan yang kedua beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masuk daripada ayat tersebut. Memang dari sudut zahirnya ayat itu menyatakan demikian. Tapi bila ditanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Abbas tidak menjawab. Jawapannya sedemikian rupa. Kamu wahai Abdullah ibn Abbas, apa pandangan kamu berkaitan dengan ayat ini? Sebenarnya ayat ini, wahai Khalifatul Rasulillah, ayat ini memberikan satu isyarat di sebalik daripada ayat itu, sebenarnya memberikan isyarat bahawa usia baginda sallallahu alaihi wasallam selepas turunnya ayat tersebut itu tidak lama untuk bersama dengan kita. Sebab apa? Kerana Islam telah pun sempurna. Umat Islam semakin semakin ramai, mereka datang dalam keadaan berbondong-bondong. Allah sebut dengan kalimah afwaja itu, Allah tak sebut dengan kalimah furada. Mereka datang sorang-sorang, tidak. Tapi mereka datang dengan jumlah yang begitu ramai, nak menunjukkan Islam sudah mula untuk diterima, menandakan bahawa Rasulullah sudah lagi tidak diperlukan untuk meneruskan perjuangan dakwah ketika itu,
Sebaliknya para sahabat yang menyambung misi tersebut, itulah maksud daripada ayat ini. Kata Sayyidina Umar, inilah sebenarnya aku mahukan dari pandangan yang diutarakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas berbanding dengan ahli mesyuaratnya yang lain. Subhanallah. Jadi itu keadaan dan prihatinnya Sayyidina Umar terhadap orang-orang yang menghafaz akan Al-Quranul Karim. Baik, termasuklah dalam hadis ini di mana Al-Hurr ibn Qais ini disebut wakan al-Qurra, dan Al-Hurr ibn Qais ini di antara mereka yang menghafaz Al-Quran yang menjadi ashabi majlis VIP kepada Sayyidina Umar wa musyawaratihi, dan di antara orang yang turut serta dalam mana-mana meeting dan mesyuarat yang dilalui oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kuhulan kanu au syubbanan, sama ada mereka yang bersama dengan Sayyidina Umar itu tua ataupun mereka yang dewasa ataupun berada dalam keadaan muda, tetapi bila mana qurra, latar belakangnya adalah seorang yang menghafal Al-Quran, mereka akan berdamping dengan Sayyidina Umar. Lantas ketika itu kata daripada Uyainah terhadap anak saudaranya, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, halaka wajhun, bukankah kamu ni ada perhatian? Wajhun itu bermaksud perhatian yang ditumpahkan oleh Sayyidina Umar. Bukankah Sayyidina Umar ini ada memberikan perhatian pada kamu? Ya, Amir ini ataupun Khalifah ini, dia ada perhatian pada kamu, bukan? Maka ketika itu hadis tidak menyatakan demikian. Lantas batas ta'zina li alai, lantas kamu tolonglah minta izin kepadanya yang membenarkan aku untuk berjumpa dengan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'asta'zinu laka alai. Kalau begitu pak cik, aku akan berusaha untuk mendapatkan perkenan dan keizinan daripada Sayyidina Umar, membolehkan kamu bertemu dan berjumpa dengan Sayyidina Umar secara bersendirian. Qala Ibn Abbas, kata daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fasta'zana li Uyainah, dan kemudian dia pun meminta izinlah untuk bapa saudaranya Uyainah. Falamma dakhal, bila mana Uyainah ibn Hisin tadi masuk untuk bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, terus dia berkata, Allahu Akbar. Apa yang dia katakan? Qala ya ibn Al-Khattab, wahai anak Al-Khattab. Dia tak sebut pun kalimah ya Amirul Mukminin. Allah ni jenis berani sungguh. Orang Arab ni memang begitu. Dia tak kira dah. Yang penting kalau nak bercakap, time itulah dia akan bercakap. Dan dalam hal ini kalau tengok memang tak beradab sungguh. Panggil ya ibn Al-Khattab. Ada kisah seorang, tak apalah itu nanti kita akan bawa, kalau ingat balik kita akan bicarakan dalam pertemuan yang akan datang. Kisah seorang ulama, dia memanggil Khalifah Hisham ibn Abdul Malik dalam pemerintahan Bani Umayyah. Ya. Hisham ibn Abdul Malik itu disebut ya Hisham sahaja, dipanggil Hisham. Itu pun ada sejarah dia. Menarik cerita tersebut. Sebenarnya Hisham ulama ataupun ulama tadi itu dia nak mengajar, nak memberikan nasihat. Sebab biasalah kalau kita tak tegur seseorang dengan perkataan yang kurang ajar ni, orang tak ambil tumpuan. Tapi dia berikan tu supaya dia ambil tumpuan. Kenapa dia buat begini? Kenapa begini? Datang tak bagi salam, tiba-tiba tak minta izin duduk berada di sebelah, dalam keadaan tidak memakai kasut ketika bertemu, waktu itu datang ke tempat. Sebab ketika itu Hisham ibn Abdul Malik dia pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Tengok keadaannya begitu teruk. Akhirnya diberikan nasihat sehinggalah Hisham ibn Abdul Malik menangis bila mendengar tazkirah ataupun pengisian yang diberikan olehnya. Sementara dalam kes ini bukan itu. Tapi sebaliknya dia datang tu sebab dia rasa tak puas hati dengan Amirul Mukminin. Dia kata apa? Ya ibn Al-Khattab, wahai Ibn Al-Khattab, wahai anak kepada Al-Khattab. Wallahi ma tu'tina al-jazl. Demi Allah engkau tak pernah bagi aku ni habuan. Pingat pun tak bagi, apa pun habuan kau tak bagi pada aku. Contohlah katakan begitu bahasa dia. Kau tak bagi aku langsung. Sedikit pun kau jadi Amirul Mukminin tak pernah bagi sesuatu padaku. Dia nak supaya dia diberikan perhatian. Wa ma tahkumu bainana bil adl, dan kamu tidak pernah memerintah di antara kami ni secara adil. Tak adil kamu ni. Buat kerja tak adil. Sayyidina Umar dikatakan demikian. Ya Allah, bercakap depan-depan ketika itu. Faghadiba Umaru, menyebabkan Sayyidina Umar ketika itu murka, marah. Sayyidina Umar memang kalau kita tegur tu, saat ketika itu Sayyidina Umar, antara salah satu perkataan yang biasa disebut oleh Sayyidina Umar, apa dia? Da'ni fa'adribu unuqah. Itu kata-kata ketika beliau bersama dengan Nabi SAW. Orang kurang ajar dengan Nabi, dia kata biarkan aku ni. Aku ada pedang, sembelih saja. Kepala ni aku nak penggal saja orang ni. Dan memang itu dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab.
Sehingga kan orang tak berani semasa kewafatan Nabi SAW. Kata Saidina Umar, siapa yang kata Nabi SAW telah wafat, berhadapan dengan aku. Tunggulah pedang akan terkena kepada tengkuk-tengkuk kalian. Memang tak ada seorang yang berani. Akhirnya yang tegur siapa dia? Saidina Abi Bakrin As-Siddiq. Sejarah itu pun menarik kisah tersebut. Dan akhirnya barulah tersedar Saidina Umar Al-Khattab akan kesilapan. Maknanya apa dia? Saidina Umar ni seorang yang cukup tegas. Bila ditegur dalam keadaan demikian, faghadiba Umar, menyebabkan Saidina Umar marah ketika itu, hatta hamma bi an yaqa'a bi, sehingga Saidina Umar ini ada keinginan untuk melakukan sesuatu terhadap diri lelaki tersebut, iaitulah terhadap Uyainah. Faqala al-Hur, anak saudaranya dah mula nampak dah reaksi yang berlaku kepada Saidina Umar. Ni rasanya akan berlaku terjadi satu perkara yang tak baik ni. Anak saudaranya cepat-cepat berkata, waktu itu bagi nasihat. Saidina Umar ni yang menariknya, walaupun dia garang, tegas begitu, dia terima nasihat kalau nasihat itu adalah satu nasihat yang benar. Itu menariknya Saidina Umar Al-Khattab. Bagi nasihat saja Al-Quran, terus ketika itu terdiam Saidina Umar. Waktu itu apa yang berlaku? Al-Hur pun berkata, ya Amiral Mu'minin, wahai Khalifah, wahai ketua di kalangan orang-orang beriman. Bukankah Allah Ta'ala itu telah berkata kepada Nabi, telah berfirman kepada Nabinya dalam surah Al-A'raf ayat 199, apa dia? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah kemaafan. Maksudnya maafkanlah orang tersebut. Kemudian wa'mur bil 'urfi, dan berikanlah nasihat secara baik. Perintahkan dengan cara yang ma'ruf. Jangan kita marah, orang marah jangan dibalas dengan kemarahan. Dibalaslah dengan cara yang terbaik ketika itu. Wa a'rid 'anil jahilin, dan palingkanlah diri daripada kalangan orang-orang yang bodoh. Jangan layan sangat orang yang bodoh ni. Makin dilayan kita jadi bodoh. Mungkin bahasanya begitulah istilah ataupun perkataan. Ialah bila kita balas balik, ada respon. Zaman sekarang ni kan kita gunakan WhatsApp, kita gunakan TikTok dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Di situ di bawah tu ada orang yang bercakap. Perkataan masya-Allah macam-macam. Dia nak tunggu respon kita je. Bila kita bagi respon, akan ada jawapan tersebut. Bagi lagi respon, dia akan bagi jawapan. Akhirnya menjela-jela, itulah istilah wa'arid 'anil jahilin. Elakkanlah, berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jangan layanlah mereka itu. Ayat ini diingatkan kepada Saidina Umar. Bila Saidina Umar dengar ayat tersebut, dan kemudian dikuatkan lagi oleh anak saudaranya tadi, wa inna hadza minal jahilin. Wahai Amirul Mukminin, yang bercakap dengan kamu ni, dia juga terdiri daripada orang-orang yang jahil. Jangan layan dia. Jangan layan dia. Wallahi, demi Allah, ma jawazaha Umar. Ketika itu dilihat dan diperhatikan oleh Saidina Abdullah ibn Abbas, dia kata, demi Allah, Saidina Umar tidak melampaui ayat yang telah dibaca oleh Al-Hur ibn Qais tersebut. Dengar ayat tersebut, Saidina Umar terus diam. Wa kana waqafan inda kitabillah. Dan Saidina Umar akan berhenti pada setiap ayat-ayat yang mengarahkan hal yang demikian bila dengar sahaja daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau berlaku di kalangan tokoh pimpinan kita tu memang cukup menarik. Dengar aja ayat Quran, ni ayat ni begini, tafsir, Allah terima kasih atas ingatan tersebut. Subhanallah. Begitu hebatnya Saidina Umar bila dengar ayat tersebut terus berhenti. Nak marah tak jadi marah, dan akhirnya dia menyesal dengan kemarahan yang dilakukan ketika itu. Hebatnya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Saidina Umar Al-Khattab. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, kita akan sambung nanti insya-Allah perbincangan dan pengajaran yang ada di dalam hadis ini dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Cuma cerita Saidina Umar ni, kalau tuan-tuan boleh sempat baca sejarah Saidina Umar, apa kebaikan, itu cukup menarik. Banyak kisah-kisah beliau yang cukup menarik dan memberikan satu motivasi dalam kehidupan kita untuk memimpin kehidupan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam, saya kira sekadar itu yang dapat untuk disampaikan pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matrudan wa la mahruma
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.